Pasangan berkahwin tanpa kebenaran di luar negara diberi peluang kedua untuk mendaftar. Melaka negeri tumpuan dalam pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Turut tidak ketinggalan perkembangan PRU Dun Melaka dari Studio Mini RTM di Melaka. Terus setia bersama berita wilayah. Pasangan Islam di Kelantan yang berkahwin di luar negara tanpa kebenaran sebelum tahun 2005 diberi tempoh 3 bulan bermula hari ini bagi mendaftarkan perkahwinan mereka. Ia dilaksana menerusi program pemutihan pendaftaran perkahwinan luar negara tanpa kebenaran Sah Nikah Hidup Berkat. Ini akan membantu pasangan Islam di negeri itu mengurus permohonan pengesahan dan pendaftaran nikah selaras enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Jadi kita akan beri pertimbangan kiranya kahwin nanti dapat disah ikut syarat mana kita akan permudahkan. Sekiranya dapat tidak sah, kita akan angkat pada mahkamah untuk dibuat pengesahan. Kalau kita dapat ragui, kita minta mahkamah yang mengesahkan. Dan kalau ada denda pun kita akan uruskan melalui BSK. Masih terdapat segelintir pasangan belum mendaftar perkahwinan berikutan tidak mengetahui prosedur pendaftaran perkahwinan atau tidak mampu membayar denda dikenakan pihak Mahkamah Syariah. Justru pihaknya akan membantu proses pendaftaran pasangan terbabit dan menerusinya kebajikan anak-anak dapat dilaksana dengan baik. Pemohon atau pasangan tersebut boleh hadir pada waktu pejabat dengan membawa dokumen berkaitan seperti sijil nikah, surat pengesahan nikah luar negara serta lain-lain dokumen. Sementara itu, Datuk Cik Muhammad Rahim menyeru mana-mana individu yang berkahwin menggunakan khidmat sindiket nikah Lebailah Kuala Kerai untuk tampil mengesahkan pendaftaran pernikahan mereka. Ia susulan penahanan bekas imam itu dalam satu serbuan pada 28 Oktober lalu. Sebab kita bimbang, dia duduk dalam keadaan suami isteri, dapat anak dan sebagainya, sedangkan perkahwinan dia tidak sah. Akibat daripada perkahwinan telah dilaksanakan melalui sindiket. Jadi kita mintalah kepada semua pasangan-pasangan yang telah berkahwin di Kelantan khususnya dan di luar Kelantan yang terlibat supaya tampil ke hadapan. Sebelum ini pihaknya juga telah berjaya menumpaskan 3 sindiket nikah kerana tidak mempunyai kelayakan sebagai wali hakim. Bermula tahun 2022, tiada lagi lesen premis perjudian baharu akan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Kedah, manakala aktiviti penjualan minuman keras secara terbuka akan dihadkan dan hanya dibenarkan kepada orang bukan Islam. Keputusan tersebut dimuktamadkan pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu lepas. Untuk kita mewujudkan Kedah bebas judi, kerana kita sedia maklum dan diakui oleh semua pihak lah bahawa perjudian adalah punca kepada banyak kerosakan dan keruntuhan tamadun, khususnya keruntuhan institusi keluarga. Ramai orang yang terlibat dengan perjudian ini akan dibelit hutang dan menimbulkan ketidakamanan dalam kalangan keluarga
dan memporak-perandakan masyarakat kita. Beliau mengumumkannya selepas membentangkan bajet Kedah 2022 di Wisma Darul Aman, Alustar pagi tadi. Baik, sebelum ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi perkembangan semasa Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan. Baik, terima kasih Tun Julia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhammad Daniel Hakimi Muhammadiyah, 18 tahun, tidak menyangka akan menerima sendiri surat tawaran melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi yang diserahkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Daniel Hakimi merupakan anak kepada Allahyarham Muhammadiyah Cik Jusoh, anggota bomba yang lemas ketika membantu mangsa banjir di Sungai Putat bulan lepas. Daniel Hakimi, anak sulung daripada 4 beradik, menerima surat tawaran melanjutkan pengajian di Kolej Komuniti Bukit Beruang dalam jurusan Sijil Servis Kenderaan Ringan dan meminati bidang automotif sejak kecil lagi. Lepas saya untuk membanggakan ayah saya dengan mak saya semua. Saya harap saya boleh membanggakan semua orang yang mana support saya kan. Itu ya. Sementara itu, ibu Daniel Hakimi, Noraida Cik Nur, bersyukur anaknya dapat melanjutkan pelajaran ke kolej berkenaan. Masa depan anak dia cakap, abang lu masuklah yang bidang yang abang lu minat, dia cakap. Tak ada kurang, tak ada perlu kata. Alhamdulillah lah, semua banyak pihak membantu. Alhamdulillah sangat cukup. Alhamdulillah tu lah yang dapat cakap. Terdahulu, Perdana Menteri memulakan program turun padang ke Melaka dengan bersarapan di Medan Selera Alai Teluk Mas. Kehadiran pertama kali Perdana Menteri ke Medan Selera ini menceriakan penduduk yang menyifatkan beliau sebagai pemimpin yang mudah didekati dan mesra. Datuk sempat tanya menu. So, menu apa yang ada. So, kita terangkan menu seperti nasi lemak berlauk, sambal paru. Alhamdulillah, rasa macam seronok lah. Ni first time, pertama kali. Bangga lah. First time kan. Daripada arwah abah saya, memang tak pernah yang BPIP datang ke sini apa semua kan. Jadi, memang bangga sangat lah. Dia tak ada berdebat tapi rasa selesa pasal dia dekat dengan rakyat. Kita tak segar nak cakap dengan dia apa semua kan. Selepas sejam meluangkan masa di lokasi ini, Perdana Menteri ke Tangga Batu, Masjid Tanah, Alur Gajah dan Jasin. Sebuah kafe di Masjid Tanah turut menjadi pilihan Perdana Menteri. Pemilik kafe Muhammad Zainuddin amat teruja dan berbesar hati menerima kunjungan Perdana Menteri. Dia orangnya saya tengok cool, relax, santai. Dan bila dia bergambar pun, saya pun tak sangka dia minta saya bergambar dengan dia. Bukan maksud saya dia nak berkenalan dengan tuan kedai. Jadi kedai ni asalnya mak mertua saya. Jadi mak mertua pun dia panggil. Dia dapat berborak-borak. Jadi memang sangat-sangat teruja lah. Perdana Menteri meluangkan masa menyapa pengunjung kafe sebelum beredar pada pukul 11.20 pagi. Melaka bakal menjadi negeri tumpuan dalam pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Keutamaan itu memandangkan status Melaka sebagai negeri pelancongan selain antara destinasi tumpuan pelabur luar. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ke arah itu infrastruktur 4G akan terus dipertingkat secara berperingkat di seluruh negeri di bawah program Jendela. 35 menara baharu sedang dan bakal dibina bagi meningkatkan kualiti capaian rangkaian telekomunikasi dan akses internet. Ini bermakna Melaka memerlukan 5G. Jadi 4G ini preparation untuk sebelum kita roll out 5G. Bermakna secara keseluruhan Melaka akan diberikan prioriti yang tinggi ya untuk roll out Jendela fasa 2. Saya akan buat semakan untuk menambah peruntukan untuk Melaka. Yang kedua untuk POP, point of presence, untuk membuat fiberization bagi sekolah dan kawasan industri.
dan 5 km di sekitarnya dapat disegerakan, ditukarkan daripada copper sistem kepada sistem fiber optik, ya. Tan Sri Anwar ditemui media selepas beramah mesra dengan penduduk kerubung di Paya Rumput. Beliau turut melahirkan harapan agar semua syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk meningkatkan capaian internet yang sedikit lemah di beberapa kawasan sepanjang kempen PRU Don Melaka ini. Genap seminggu kempen, calon-calon bertanding semakin giat memuat naik aktiviti masing-masing dan berita berkaitan parti di laman sosial. Berikut antara kemas kini aktiviti calon-calon bertanding. Calon Perikatan Nasional PN Don Air Molek Muhammad Fadli Samin menggunakan laman Facebook untuk berkongsi video-video aktiviti kempen seperti konvoi dan video penghargaan buat penduduk Don Air Molek. Calon Barisan Nasional BN Don Rembia Dato' Muhammad Jalani Khamis memilih untuk memuat naik aktiviti turun padang di kawasan sekitar Don Rembia selain turut mengimamkan solat di surau berdekatan. Calon muda Pakatan Harapan PH Farzana Hayani Nasir yang bertanding kerusi Don Sungai Rambai selain aktif di Facebook, beliau turut menggunakan medium Twitter untuk berkongsi jadual kempen. Akhir sekali, calon bebas Don Duyung Gan Tian Soh memuat naik video pengenalan dirinya sebagai kaedah berkempen di media sosial. PRU Don Melaka disifatkan sebagai penentu lanskap PRU ke-15. Penganalisis politik dan media sosial UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berpandangan SOP yang ditetapkan pada PRU Don Melaka memberi cabaran besar kepada calon-calon dan parti politik. Kaedah norma baharu ini diyakini bakal dilaksanakan pada PRU ke-15. Jadi itulah saya katakan bahawa pilihan raya PRN Melaka ini bakal menguji lanskap politik negara kita untuk kita berhadapan dengan PRU 15 yang akan datang dengan lebih baik, iaitu penggunaan medium yang digunakan untuk memenangi hati dan juga dan minda pengundi-pengundi di kawasan yang mereka bertanding. Justru katanya strategi kempen yang dilaksana pada PRU Don Melaka ini wajar ditambah baik semua parti politik sebagai persediaan PRU ke-15. Penggunaan laras bahasa yang betul dan kemahiran berkomunikasi yang dimiliki calon-calon PRU Don Melaka menjadi bonus kepada mereka sebagai medium mendekati komuniti. Sepanjang tempoh berkempen menyaksikan beberapa isu penggunaan bahasa yang tular di media sosial sehingga menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat tempatan. Justru calon perlu sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas dan pengetahuan berhubung kaedah mendekati pengundi dengan cara terbaik. Wartawan Nur Farahuda Sahiran menyediakan laporan ini. Menurut pensyarah kanan pengajian linguistik dan terjemahan UiTM Melaka, Ahmad Haris Shah Mat Yusof, penguasaan bahasa memberi impak positif terhadap kepribadian mereka ketika berkempen. Malah dapat membantu menyantuni penduduk tempatan khususnya di kawasan pinggir bandar. Menyentuh adab berbahasa, satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian. Dari segi adab itu sendiri, kita boleh lihat dari segi penggunaan bahasa. So, tanggungjawab itu tidak hanya terletak kepada seseorang individu ataupun dia sebagai calon. Dan sebagai seorang pemimpin, ini antara ilmu bahasa yang kita katakan sebagai alat perhubungan yang penting untuk menunjukkan bahawa apabila dia berinteraksi dengan rakyat atau berinteraksi dengan sesiapa sekalipun, ada wujudnya nilai kesantunan dalam berbahasa itu. Penggunaan laras bahasa yang sesuai amat penting terutama dalam tempoh berkempen. Ia menjadi fokus utama yang perlu dititik beratkan untuk memilih pemimpin setempat. Malaysia kaya dengan budaya dan bahasanya. Tidak kira siapa pun kita, penggunaan bahasa dengan nilai kesantunan yang tinggi amat penting. Justru penggunaan bahasa kebangsaan yang baik adalah langkah terbaik untuk mendekati rakyat tempatan. Nur Farahuda Sahiran, Berita RTM.
Aktiviti harian masyarakat setempat berjalan seperti biasa sepanjang tempoh kempen. Ini termasuk penganjuran kejohanan sepak takraw tertutup oleh Persatuan Belia MAYC Simpang Bekoh. Kita anjurkan pertandingan seperti ini, orang-orang muda dapat mengisi masa lapang mereka dengan baik dan juga dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana kita tahu orang muda ni kalau kita tidak bentuk, kalau kita tidak bimbing, yakin dan percaya mereka akan jauh daripada yang sebenarnya lah. Kejohanan kali ini mendapat sambutan hangat. Secara tidak langsung dapat membantu menambah pendapatan peniaga kecil. Dalam pada itu, bakat belia tempatan melalui bidang sukan mampu dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jelas calon Barisan Nasional BN Dun Rim Datuk Haidiriah Abu Zahar, ia akan menjadi kenyataan sekiranya infrastruktur di kawasan berkenaan ditambah baik. Dan saya rasa banyak bakat-bakat dan juga potensi dalam contohnya macam ni, sepak takraw yang boleh juga mungkin kita ketengahkan dan kita bawa untuk anak RIM ini, pemuda dan belia RIM ini untuk pergi lebih jauh lagi dalam bidang dan sukan yang diminatinya. Contoh macam hari ini sepak takraw. Dan kalau kita nampak potensi di dalam badminton, kita boleh ketengahkan dan sebagainya. Kejohanan kali ini mendapat sambutan hangat. Secara tidak langsung dapat membantu Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan semua bilik gerakan dan jentera Barisan Nasional BN supaya mematuhi SOP. Ini bagi memastikan tiada penularan kes COVID-19 dalam kalangan jentera yang boleh merencatkan agenda kempen parti. Semua bilik gerakan perlu memastikan individu yang hadir mengimbas suhu dan kod QR MySejahtera selain memakai pelitup muka. Jadi memang ke mana-mana pun kita pergi, kita katakan supaya berhati-hati dan pastikan supaya usaha kerajaan nak memerangi jangkitan COVID ini dapat kita berikan kerjasama. Beliau berkata demikian selepas melawat bilik gerakan UMNO bahagian Hang Tuah Jaya. Setakat ini perkembangan PRU Dun Melaka untuk berita wilayah. Bersama kami lagi dalam berita perdana malam ini untuk maklumat sahih PRU Dun Melaka hanya di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Tuan Julia. Fokus negeri di bawah bayu, petugas media terima dos penggalak vaksin COVID-19. Butiran lanjut langsung bersama Inisia Doles di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Ya, betul Tuan Julia. Petugas media di Sabah mula menerima dos penggalak vaksin COVID-19 hari ini. Seramai 140 petugas media yang telah lengkap vaksin jenis Pfizer atau Sinovac menerima suntikan itu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Helmi Yahya berkata inisiatif pemberian dos penggalak kepada media penting kerana mereka juga terdedah dengan bahaya jangkitan COVID-19 ketika melakukan tugasan. Kita melihat petugas media adalah sebagai sebahagian daripada petugas barisan hadapan kerana media sentiasa bertugas dalam kelompok-kelompok yang agak ramai, jadi eloklah petugas media untuk mendapatkan dos penggalak bagi meningkatkan lagi daya ketahanan diri. Beliau yang juga Exco Kesihatan Sabah ditemui media selepas meninjau pemberian dos penggalak vaksin kepada media di SICC. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah Datuk Buguntan Vanar merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang sentiasa mengambil berat keselamatan petugas media di negeri ini. This media booster shots
The state government has been very helpful with the media personnel because in the first round, they have also they helped us with our first and second dose of vaccination. Now with the booster, they've come forward. So I hope all media personnel try and take the booster if they are healthy enough lah. Seramai 48,461 penduduk Sabah terdiri petugas barisan hadapan dan warga emas berumur 60 tahun ke atas telah menerima dos penggalak setakat ini. Sebanyak 800 bakul rezeki melibatkan peruntukan RM40,000 diagihkan Permodalan Nasional Berhad Pernas ke kawasan Libaran menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR. Pengagihan itu merupakan kesinambungan 3,500 bakul makanan yang diagihkan Pernas sebelum ini kepada golongan memerlukan di kawasan terbabit. Ahli Parlimen Libaran yang juga pengurusi Pernas Dato' Zakaria Muhammad Idris berkata, pengagihan secara berperingkat itu ketika ini memfokuskan golongan memerlukan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Manila. Ini merupakan bantuan mungkin berterusan kerana dalam masa pandemik ini ramai yang memerlukan. Sesiapa yang masih belum dapat, sila berhubung dengan pejabat khidmat Libaran dan kita akan bantu. Beliau ditemui media selepas program penyampaian bakul rezeki Pernas di Kompleks Taman Cahaya Batu 12 Sandakan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pernas Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur memaklumkan pihaknya memperuntukkan sejumlah RM110,000 bagi pelaksanaan program CSR bakul rezeki tahun ini yang memanfaatkan kira-kira 1,500 keluarga. Kami berbesar hati dan untuk diberi peluang untuk memanjangkan aktiviti-aktiviti CSR Pernas sehingga ke kawasan Libaran. Kita telah membuat alokasi sebanyak RM110,000 CSR kita untuk tahun ini untuk 3 negeri dan Sabah adalah salah satu negeri yang kita berikan. Terdahulu pengagihan bakul rezeki dilaksanakan di Kampung Rancangan Sungai Buloh dan Sungai Manila peringkat 1. Kaunter Perkhidmatan Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta agensinya di Bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC di Ibu Negeri mula beroperasi sepenuhnya berikutan peralihan Sabah ke Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa 8 November lalu. Operasi dijalankan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ketika ditemui RTM, Timbalan Ketua Jabatan UTC Sabah, Martinus Lunggi memberitahu pemantauan pematuhan SOP turut dibantu anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela bagi memastikan setiap pengunjung patuh SOP yang ditetapkan. Kita akan buat tapisan di luar dulu, di bahagian pintu utama, di bahagian Wisma dan juga di bahagian menara. Dan selepas dia akan scan di bahagian pintu utama, kemudian dia perlu scan juga di bahagian jabatan dan juga agensi yang mereka ingin berurusan lah. Sementara itu, pembukaan sepenuhnya operasi di premis ini, terutama ketika hujung minggu, memberi kelegaan kepada orang ramai. Macam ada orang sikit lah kalau hari minggu. Makin-makin lagi ada budak kan, bagus lagi hari minggu. Daripada hari biasa kerja lagi. Oh, saya rasa hujung minggu lagi okey. Sebab kalau hari biasa kan ramai orang, kalau hujung minggu kan kurang lah. Tentang hari minggu sebab kita tidak payah sayang kita punya cuti leave bah. Kan kita boleh datang pagi, petang ikut masa kita yang suka lah. SOP sini ada jaga lah, tidak kasih orang cincai masuk lah. Dia akan intercom atas atau toki tanya, boleh masuk atau tidak baru dia kasih kita masuk lah. Sepanjang tempoh PPN Fasa 4, bangunan UTC Sabah beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali cuti umum. Bagaimanapun, waktu operasi kaunter perkhidmatan tertakluk kepada jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri masing-masing. Jam baharu yang dipasang di Menara Jam Junior Chamber International JCI Sandakan, berhampiran sekolah menengah Sung Siu diserahkan secara rasmi kepada Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Simbolik penyerahan dilaksana Presiden Tempatan JCI Sandakan 2020 Vanessa Lim kepada Timbalan Presiden MPS Faridah Giau di dataran MPS. Berucap rasmikan Majlis Berkenaan, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain menzahirkan penghargaan atas usaha Senator JCI Datuk Liao Chi Sing dan JCI Sandakan yang memulakan projek pemulihan Menara Jam tersebut sejak 2 tahun lepas.
Menerusi projek itu, JCI Sandakan berjaya menerima 4 jam berkuasa solar sumbangan Seiko Holdings Corporation dari Jepun. Jam tersebut kini direkodkan sebagai jam Seiko terbesar di Malaysia. Dengan jam baru ini, menara berkenaan kini berdiri megah sebagai monumen bersejarah sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat. Sebelum ini, jam yang dipasang sekitar tahun 1983 berhenti berfungsi dan digantikan dengan logo NPS kira-kira 5 tahun lepas, menyebabkan menara ini tidak mempunyai jam selama beberapa tahun. Menara jam ini dibina JCI Sandakan hasil dana projek komuniti dan sumbangan masyarakat pada tahun 1972. Jawatan Kuasa Dakwah Daerah Sandakan menerusi Jawatan Kuasa Khas memperkenal beberapa inisiatif bagi menambah baik tadbir urus Taman Perkuburan Ar-Rauda di Batu Sebelah Sandakan. Pengerusinya Farizal Seto berkata inisiatif itu termasuk penetapan kadar caj pengebumian yang diturunkan kepada RM750 daripada RM850 sebelum ini. Selain itu, rumah wakaf turut dinaik taraf dengan menyediakan ruang memandikan jenazah, ruang solat dan pejabat pentadbiran serta pembukaan tanah seluas 0.3 hektar bagi menyediakan sekurang-kurangnya 600 lot kubur. Beliau yang juga timbalan Presiden 2 Majlis Perbandaran Sandakan berucap demikian dalam majlis sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat daerah Sandakan 1443 Hijrah 2021 Masihi. Majlis dirasmikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain. Dalam pada itu, Farizal berkata jawatan kuasa khas berkenaan juga akan mempergiat aktiviti dakwah di daerah ini sekaligus dapat menyatukan semua pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berteraskan program dakwah. Sementara itu, bagi menambah baik pengurusan pentadbiran masjid daerah, beliau memaklumkan jawatan kuasa masjid telah menetapkan sasaran bagi tempoh 2 tahun untuk memastikan persekitaran masjid daerah dipenuhi dengan aktiviti sosial masyarakat di samping mengimarahkan masjid dengan aktiviti keagamaan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Silakan Tun Julia. Terima kasih Nisia. Baik, seterusnya untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farhah Abdul Halim. Silakan Farhah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Bersama saya Farhah Halim dari Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan imej satelit semasa, iaitu tiada kelompok awan aktif yang dicerap setakat ini di seluruh rantau negara kita dan keadaan cuaca di kebanyakan tempat adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap untuk semenanjung Malaysia. Namun demikian, Sabah dan Sarawak pada ketika ini menerima litupan awan yang agak aktif di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di Kudat, Sabah. Kita perhatikan dengan lebih lanjut paparan imej gema radar yang menunjukkan hanya hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar selatan negeri Pahang ini yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit sahaja masa lagi. Namun demikian, tiada hujan bagi kebanyakan tempat di seluruh semenanjung Malaysia dan dijangkakan menjelang malam nanti hujan di 1-2 tempat masih berpotensi berlaku di Kelantan dan juga di Terengganu. Seterusnya di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di sekitar bahagian Kudat, pedalaman dan juga pantai barat yang dijangkakan akan terus berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Manakala di Sarawak pula keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian Kuching yang dijangkakan akan terus berlanjutan dalam tempoh sedikit sahaja masa lagi. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan menjelang malam nanti. Keadaan cuaca di semenanjung Malaysia bagi kebanyakan tempat adalah tiada hujan untuk malam nanti. Namun demikian, masih lagi hujan di 1-2 tempat yang berpotensi berlaku di bahagian Kelantan dan juga Terengganu. Manakala di Sabah pula keadaan ribut peti tertumpu di bahagian pedalaman dan juga melibatkan sekitar Tawau dan Sandakan Sabah. Manakala di sekitar Sarawak pula keadaan hujan dijangkakan akan mula reda dan hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sepanjang maklumat terkini untuk cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi @Met Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum.
Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kontraktor projek yang akan mengambil alih projek sakit Kementerian Kerja Raya akan disaring ketat. Baiklah, kongsikan kepada kami perinciannya Nursila Talha. Ya, Tun Julia, kontraktor penyelamat projek di bawah Kementerian Kerja Raya akan disaring ketat termasuk dari sudut keupayaan kewangan, pengalaman, teknikal dan aset-aset syarikat bagi mengambil alih projek sakit kementerian. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu kontraktor penyelamat tersebut perlu melalui sekurang-kurangnya 3 saringan penilaian sebelum disah mendapat status kontraktor penyelamat. Dengan ada kontraktor penyelamat ini, mereka bila dah disaring, mereka mempunyai track record yang baik. Sebab itu kita lebih cepat untuk memulihkan projek. Tambah beliau, sekiranya projek berkenaan dibatal, ia akan mengambil tempoh yang panjang membabitkan proses tender projek dan reka bentuk projek sakit tersebut. Ini kerana kontraktor sebelumnya tidak menyerahkan reka bentuk pembinaan projek yang terbengkalai kepada kontraktor penyelamat. Datuk Seri Fadilah memaklumkan sebanyak 15 buah projek sakit di Sarawak dan Sabah di bawah kementerian tersebut. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas sesi libat urus bersama media Sarawak di Kuching. Dalam pada itu mengulas berkaitan peningkatan kos membabitkan projek sakit terbabit. Beliau berkata ia akan mengalami peningkatan kos apabila kontraktor gagal menyiapkan projek berkenaan dan projek-projek berkenaan terpaksa ditender semula berdasarkan kos semasa pembinaan projek. Mengenai projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, Datuk Seri Fadilah memaklumkan projek berkenaan telah mencapai 80%. Penghuni rumah Lambur dan rumah Panting di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin bakal menikmati bekalan air terawat menjelang pertengahan Jun tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata menerusi projek rakyat di bawah program grid bekalan air, skop projek itu melibatkan penyambungan sistem paip retikulasi paip utama di sepanjang 5.08 km dari sistem pam penggalak ke tangki tanah tinggi dan seterusnya diagihkan ke rumah panjang itu menggunakan paip agihan sepanjang 6.3 km. Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu pembinaan stesen pam penggalak pula melibatkan tangki sedutan berkapasiti 10,000 galon bersaiz 3.3 meter berkapasiti 25 mm. Sementara itu, pembinaan tangki tanah tinggi melibatkan penyambungan paip utama di sekitar kawasan Sungai Teniku kini berada dalam fasa pelaksanaan dengan kemajuan projek 35.59%. Projek tersebut katanya menelan kos RM5 juta dijangka siap pertengahan Jun tahun depan. Beliau memberitahu pemberita semasa tinjauan ke beberapa projek rakyat di Rumah Lambur dan Rumah Panting di Sungai Teniku, Jalan Miri Marudi. Dalam perkembangan lain, beliau juga memaklumkan projek tembok penghalang hakisan bagi Rumah Lambur Sungai Teniku yang dilaksanakan pada Ogos lalu siap dengan kos RM100,000. Di samping itu, kedua-dua rumah panjang tersebut bakal mendapat perkhidmatan capaian jalur lebar secara percuma melalui satelit oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang akan memulakan pembinaan pada Disember depan. Sementara itu, Wakil Penduduk Rumah Lambur Sungai Teniku menyambut baik kemudahan yang disediakan untuk rakyat khususnya di luar bandar. Saya kira dia masuk kebajuan macam 95% seperti bandar sudah rumah ini. Kalau air yang sudah seperti bandar, tidak ada tinggalan projek-projek apa yang bermohon untuk penduduk sini. Terima kasih bagi semua pihak-pihak yang nolong Datuk di Kamsin, nolong rumah panjang. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Sarawak. Semua pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Miri akan ditutup mulai esok. Bagaimanapun, Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri memaklumkan pelaksanaan pemberian vaksin akan diteruskan di klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan swasta. PPV yang tidak akan beroperasi adalah PPV Eastwood Valley, PPV Curtin University, PPV Dewan Masyarakat Berkenu, PPV Dewan Masyarakat Beluru, PPV Dewan Masyarakat Sepupuk, PPV Dewan Suarah Marudi dan PPV Dewan Terbuka Long Lama.
Individu yang belum mendapat vaksin atau vaksin dos penggalak boleh menghubungi klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan swasta yang telah ditetapkan. Sementara itu, bagi individu yang belum mendapat vaksin di kawasan pedalaman boleh terus ke klinik kesihatan berdekatan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pusat Pemberian Vaksin Dewan Sukan Tatau telah memberikan lebih 1,674 dos suntikan vaksin penggalak kepada penduduk di daerah Tatau setakat semalam. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tatau, Dr. Faiz Mazlan, PPV tersebut mula beroperasi sejak 5 November lalu. Dr. Faiz berkata PPV Dewan Sukan Tatau menerima kehadiran penduduk sehingga 200 orang setiap hari. Keutamaan diberikan kepada penduduk di sekitar Tatau. So, mereka yang mempunyai temu janji melalui email sejahtera ataupun boleh walk in. So, kita menerima untuk kita meningkatkan dos penggalak dalam kalangan penduduk di Tatau lah. Sementara itu, ditemui selepas menerima suntikan dos penggalak guru-guru SMK Tatau, antara yang bersedia menerima dos penggalak secara sukarela. Booster dose ni dapat memberi lebih keyakinan untuk kita untuk meneruskan kehidupan seharian. Saya harap kawan-kawan yang lain dapat mendapatkan booster dose yang ketiga. Pada saya sendiri, saya ialah seorang guru, jadi saya perlu melindungi diri saya. Apatah lagi saya perlu berdepan dengan pelajar saya dan saya paling penting saya harus menjadi role model lah pelajar saya. Apabila mereka bertanya, haruslah saya jawab, ya saya lengkap, dos saya termasuklah booster. Manakala Tuai Rumah Ali dari Sungai Jelai Tatau juga berharap penduduk khususnya golongan berisiko mendapat suntikan dos penggalak di Dewan Sukan Tatau dengan segera. Cukup manis bagi semua, kai seminat baku aja. Laban tu menjaga tubuh kita hari kena sakit COVID-19 tu. Ngambil budi kontak kita, bukan semestinya kita nak oleh kena. Kita kena jaga budi kontak kita, ngambil budi kontak kita bisik kuat ge. Hari kena serang sakit COVID-19 tu. Bagi penerima vaksin Pfizer, mereka yang telah melepasi tempoh 6 bulan selepas suntikan dos kedua dibenarkan untuk menerima dos penggalak. Manakala bagi penerima vaksin Sinovac, tempoh 3 bulan diperlukan daripada tarikh menerima suntikan dos kedua sebelum menerima dos penggalak. Sejarah telakar di Sibu apabila sebuah skate plaza terpanjang di Malaysia akhirnya dirasmikan. Menurut Menteri Muda Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai, skate plaza dinamakan Sibu Active EU Space atau SACE itu merupakan skate plaza terpanjang di Malaysia berukuran lebih 100 meter. Dr. Anwar Rapai berkata dana sejumlah RM2 juta untuk pembinaan projek itu diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam satu perjumpaan bersama beberapa orang wakil belia Sibu 3 tahun lepas. Dedahnya beberapa penambahbaikan juga akan dibuat di skate plaza itu. Kita akan buat cafeteria, open cafeteria up there. It's a very nice place up there. And when you sit there, you can see the surrounding, how they play, and that is one of going to be built by next month. Number two, this place will be fully Wi-Fi. This is one of the thing that CM1. Beliau ditemui ketika melancarkan pembukaan skate plaza tersebut di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM50,000 untuk penganjuran pertandingan sukan ekstrim di skate plaza ini Januari tahun depan. Dr. Anwar yang juga penyandang Dun Nangka memberitahu lokasi itu akan dibuka kepada umum secara percuma sehingga satu tempoh diumumkan kelak. Selepas tempoh itu nanti, bayaran minima akan dikenakan untuk menanggung kos penyelenggaraan, keselamatan dan kebersihan tempat tersebut. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nosila. Baik, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bersedia meneliti semula keperluan akses internet di Sarawak sebagai persediaan pilihan raya umum PRU Dun Sarawak. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, langkah itu perlu memandangkan capaian internet di Sarawak masih belum meliputi seluruh kawasan, khususnya pedalaman. Kekangan yang dihadapi akan memberi cabaran lebih besar untuk kempen calon dan parti bertanding. Di Sarawak, itu lebih kepada soal coverage, yakni kawasan-kawasan yang pendalaman yang tidak mempunyai rangkaian yang jadi problem.
Jadi di situ kita telah bersetuju untuk meningkatkan penggunaan jalur lebar satelit, ya. Tapi untuk pilihan raya kita nak kena tengok secara lebih terperinci kawasan mana dan apa dia masalah. Saya akan ke sana minggu depan. Kita akan tengok bagi memastikan semua pusat-pusat, terutama sekali pusat-pusat mengundi, kita kena pastikan kita ada kemudahan perkhidmatan internet supaya kita dapat buat liputan daripada semua kawasan mengundi. Untuk melancarkan proses capaian internet di Sarawak, kerjasama syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi amat diharapkan. Tan Sri Anwar bercakap kepada media di Air Keroh, Melaka. Kira-kira 30 juta ringgit diperuntuk bagi pembaikan segera kerosakan jalan utama dari Kuala Tahan ke Kampung Mat Daling di Kuala Tahan Jerantut. Ini bagi memastikan jalan itu selamat digunakan penduduk. Dan sebagai langkah segera, beberapa kerja-kerja pembaikan sementara kita akan mulakan minggu depan, ya. Kita akan mulakan minggu depan dan juga pihak JKR juga sedang mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pembaikan kekal. Dan kerja-kerja tersebut akan bermula pada akhir bulan November, akhir November ataupun awal Disember nantilah. Sebab setakat ni kita juga akan melaksanakan kerja-kerja maintenance di sepanjang jalan ni yang akan bermula minggu depan dan kita akan buat secara berterusan. Sebelum ini, media pernah melaporkan keresahan kira-kira 2,000 penduduk beberapa kampung di Ulu Tembeling yang bimbang terputus hubungan kerana jalan yang mendap dan runtuh selain berbahaya kepada pengguna jalan raya terutama di waktu malam. Kesemua 75 calon dan pemenang anugerah anjuran Majlis Belia Negeri MBN Terengganu 2021 akan dijadikan mentor kepada rakan seusia mereka. Ini sebagai usaha meningkatkan daya kecemerlangan dan semangat golongan belia bermula dari peringkat akar umbi. Kumpulan berkenaan akan terlibat dengan pelbagai program mengikut zon dan daerah masing-masing pada tahun depan. Ucap menyampaikan perkongsian mereka dengan belia-belia yang mungkin seusia dengan mereka. Seusia dengan mereka, cerita kepada para belia ni pengalaman pemenang-pemenang ini ataupun peserta-peserta ini di dalam mengusahakan sektor ekonomi dari sudut usahawannya, dari sudut tangiannya dan juga dari sudut kepimpinannya. Jadi kita minta mereka ni menjadi mentor kepada belia dan belia wanis yang ada di seluruh negeri Terengganu. Sebelum ini, kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta kepada MBN Terengganu bagi melaksanakan pelbagai program untuk golongan belia negeri berkenaan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia laksana simulasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Perinciannya langsung ke Pulau Pinang bersama Zatul Ikmal Muhammad Nur. Silakan. Sebagai persediaan menghadapi musim banjir ketika ini, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang mengadakan simulasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di Jeti Nelayan Kampung Terus, Kubang Semang. Selain meningkatkan kecekapan penyelamat, latihan simulasi itu antara lain sebagai kesiapsiagaan pasukan menghadapi sebarang bencana. Menurut pengarahnya, Ishak Muhammad Razi, program tersebut turut menekankan kaedah menyelamat dalam norma baharu dengan memberi perhatian terhadap SOP yang telah ditetapkan. Dan tujuan kita supaya kita nak sentiasa alert dengan keadaan sekarang ni, seperti yang kita lihat simulasi yang kita buat tadi, menyelamat mangsa banjir. Yang ini dikira kalau berlaku bencana dalam bencana. Maksudnya bencana dalam bencana, kita perlu menyelamatkan, dia ada SOP yang tertentu.
Macam tadi kita tengok simulasi yang kita laksanakan, kita menyelamat mangsa banjir yang biasa dan juga kita menyelamat mangsa banjir yang dalam kuarantin. Dia berbeza. Disempurnakan oleh Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, program simulasi berkenaan melibatkan 150 anggota APM dari seluruh Pulau Pinang. Ia akan terus diadakan secara berkala pada masa akan datang. Mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pembinaan dan pernah menerima anugerah kontraktor terbaik kebangsaan oleh Kementerian Kerja Raya, Datuk Bahuddin Abdul Kadir antara penerima darjah kebesaran negeri dengan membawa gelaran Datuk sempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-72 yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Pengarah urusan seleksi sensasi Sendirian Berhad yang berusia 54 tahun itu merupakan kontraktor yang berjaya menyiapkan projek menaik taraf laluan persekutuan FT001 dari persimpangan Permatang Keling ke Jambatan Sungai Junjung ke Simpang Ampat baru-baru ini. Jadi saya dapat DMPN, Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri. Jadi apa nama, syukurlah, alhamdulillah lah. InsyaAllah saya akan tabur bakti lagi lah pada negeri Pulau Pinang lah, insyaAllah, dan khususnya kepada Malaysia lah, insyaAllah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Datuk Seri Shahabuddin Abdul Manan yang juga bekas Ketua Polis Pulau Pinang pula menerima darjah gemilang Pangkuan Negeri dengan membawa gelaran Datuk Seri. Dan terima kasih kepada Yang Utama yang di-Pertuan Negeri kerana menghargai sumbangan saya sepanjang berkhidmat sebagai Ketua Polis Pulau Pinang. Seramai 1,026 individu dianugerahkan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan oleh Yang di-Pertuan Negeri dalam majlis yang berlangsung selama 5 hari itu. Mengikut pecahan, 147 penerima melibatkan darjah utama Pangkuan Negeri, darjah Panglima Pangkuan Negeri, darjah Gemilang Pangkuan Negeri dan darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Pulau Pinang menyasarkan kutipan RM1 juta menerusi Karnival Maya Usahawan Bumi Putra PEN BVEC yang akan bermula 19 November ini. Bakal berlangsung selama 12 hari. Ia merupakan lanjutan daripada program tahunan Expo Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang yang diadakan sejak 22 tahun lalu. Pengarah Fama Negeri Muhammad Azra'i Ramli berkata, karnival berkenaan melibatkan 40 penyertaan usahawan secara fizikal dan 200 usahawan maya. Kita juga telah mengaturkan pelbagai aktiviti dan acara-acara di sepanjang program berlangsung daripada 19 hingga 30 November 2021. Jadi dengan penglibatan semua jabatan agensi kerajaan di bawah Majlis MPPBD yang disela oleh ICU Negeri Pulau Pinang, kita memang sama-sama mengharapkan, berdoa dan memberi satu harapan agar program tersebut berjaya dilaksanakan. Dan yang paling penting, kita mula memberi kesan impak besar kepada usahawan-usahawan Bumi Putra di negeri Pulau Pinang. Lebih 20 kursus dalam talian turut disediakan kepada usahawan sepanjang karnival berlangsung. Antaranya aktiviti pemadanan perniagaan bersama pasaraya dan seminar rancangan bual bicara berkaitan perniagaan. Dalam pada itu, Fama turut mewujudkan sebuah agrohub yang berpusat di Perai bagi aktiviti pengedaran dan penyediaan tempahan produk-produk usahawan industri kecil dan sederhana IKS menerusi platform e-dagang. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zato untuk perkembangan dari Pulau Pinang.
Pembangunan teknologi yang berkeupayaan mengurangkan pelepasan gas berbahaya menjadi fokus utama kerajaan. Ia seiring dengan hasrat menjadikan negara berteknologi tinggi dilengkapi dengan kemahiran kejuruteraan terkini. Ke arah itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC. Ya, ini satu daripada usaha besar negara untuk mengurangkan carbon emission. Kita ada polisi untuk menjadi high-tech nation 2030. Dan waktu yang sama kita akan mengurangkan carbon emission dengan energi renewable serta mengurangkan produk-produk yang waste ni seperti bahan-bahan terpakai ini. Semoga boleh dikitar ataupun di recycle dan utilize balik resin tersebut dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Pembangunan teknologi berkenaan juga dijangka akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan pelaburan. 2 sindiket dadah ditumpaskan polis Johor menerusi 3 serbuan berasingan pada 9 dan 10 November lalu. Jelas Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche, 2 lelaki berusia 39 dan 49 tahun itu ditahan bersama 14.6 kilogram ganja dalam serbuan ops khas pada 9 November. Sindiket dipercayai beroperasi sejak awal Julai dan menyeludup dadah ke negara jiran melalui jalan laut. Dalam operasi sekitar Johor Bahru pada 10 November pula, seorang lelaki ditahan bersama serbu ekstasi dan ketamin. Susulan itu, satu lagi serbuan dibuat dan sepasang suami isteri ditahan. Sedikit ini adalah menyewa apartment gated and guarded yang dijadikan sebagai store untuk pembukusan dadah untuk aktiviti private party dan pusat hiburan di sekitar kawasan Johor Bahru. Dan sedikit ini juga telah beroperasi sejak Ogos 2021. Hasil serbuan, polis merampas 21.18 kilogram serbu ekstasi, 78.60 gram ketamin, 1.8 gram syabu dan 90 biji pil ekstasi. Baik, sedikit berita sukan. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB terus komited membantu ahli-ahlinya dalam meningkatkan pendapatan. Kali ini YAKIB menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Hasanah bagi membantu 100 ahlinya dalam mengembangkan perniagaan mereka, terutama selepas pasca COVID-19. Jelas pengerusinya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk peralatan perniagaan. Kali ini kita ada buat sejuk buku, kita ada buat bakery, kita ada buat F&B dan juga servis air dingin. Jadi dari 100 tu kita ada 15 atlet para. Jadi tahun-tahun akan datang kita akan lagi menumpukan pada atlet-atlet para supaya kita dapat membantu mereka mendapat penjanaan pendapatan yang lebih sikit. YAKIB juga dalam usaha menjalinkan kerjasama dengan Majlis Amanah Rakyat MARA, Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kementerian Keusahawanan bagi membincangkan kaedah lain untuk membantu ahlinya. Beliau ditemui selepas majlis perasmian penutup program pemerkasaan kemahiran untuk bekas atlet kebangsaan di Bukit Kiara. Saudara, status Melaka sebagai salah sebuah destinasi pelancongan terkemuka menjadikan negeri itu lokasi paling lumayan buat golongan pemuzik jalanan atau baskers. Namun aktiviti berkaitan baskers terhenti seketika apabila kes COVID-19 melonjak sebelum peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara membuka ruang untuk industri seni kreatif kembali aktif. Ikuti laporan wartawan Anas Makno mengenai kerancakan aktiviti baskers di Melaka. Selepas kira-kira 5 bulan tidak dapat beraksi kepada halayak umum, kumpulan pemuzik jalanan kini bersyukur dengan peralihan fasa PPN yang membenarkan mereka untuk kembali memeriahkan Bandaraya Melaka.
Selain menjadikan Bandar Hilir sebagai lokasi tumpuan mempamerkan bakat seni mereka, penggiat seni jalanan ini turut kelihatan di pusat beli belah dan premis makanan. Rata-rata mereka akan mula kelihatan sejak petang hingga lewat malam. Syukur Alhamdulillah lah. Sebelum kita 5 bulan juga cuti, kita berbasking online. Dia berbeza, jauh beza online dengan basking live ni. Lepas orang ramai pun dia bagi sambutan yang agak baik lah. Dia orang menghargai karya kami orang sebagai. Saya sendiri buat macam kerja sendiri, berniaga dan sebagainya. Carilah income daripada mana cari kerja. Kalau daripada kawan-kawan saya sendiri ada yang mencari alternatif lain lah untuk mencari income sendiri, duit tepi. Lebih 30 pemuzik jalanan berdaftar dengan Kelab Malaysian Buskers terdapat di Melaka, melibatkan 9 kumpulan. Bagaimanapun, cabaran terbaru mereka adalah memastikan setiap peminat atau pengunjung dapat sama-sama mematuhi SOP, terutamanya penjarakan fizikal. Mereka juga berharap pembukaan semula sektor pelancongan dapat memulihkan mata pencarian. Mereka pernah menyepi seketika akibat peningkatan kes COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun mereka ini kembali menggegar Bumi Melaka selepas peralihan fasa 3 dan 4 Pelan Pemulihan Negara. Dan kembalinya mereka ini pastinya akan menambah ataupun meningkatkan lagi tarikan pelancongan di Bumi Melaka. Bandaraya Bersejarah. Anas Maknor, Berita RTM. Baik, berita wilayah Ahad 14 November 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri yang sahih di Berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.